Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kepada semua pelajar-pelajar SPM tahun 2024-2025, cikgu harap semua sudah bersedia. Hari ini cikgu ditugaskan untuk berkongsi tajuk fokus SPM seterusnya bagi slot cikgu, iaitu sejarah SPM kertas 2. Jadi cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cikgu Muhammad Zahran bin Abdullah daripada SMK Aman Jaya, Sungai Petani. Jadi cikgu ingin berkongsi beberapa tips penting untuk mata pelajaran sejarah SPM kertas 2 kepada anak-anak pelajar-pelajar SPM yang akan menghadapi SPM pada bulan Januari tidak lama lagi. Jadi tanpa membuang masa, cikgu teruskan kepada topik yang cikgu ingin kongsikan pada kali ini. Baik, tajuk fokus kita pada kali ini adalah daripada bab 7 tingkatan 5, iaitu tajuk 14. Tajuknya ialah kemakmuran negara. Tajuk fokus ini iaitu dalam bab 7.3, iaitu dasar pendidikan, dan 7.4 dasar kebudayaan negara kita. Jadi seterusnya, analisis kekerapan dalam SPM. Pelajar-pelajar, anak-anak SPM boleh lihat kekerapan dalam SPM tajuk ini bagi 7.2, iaitu dasar pendidikan kebangsaan, di mana sejak tahun 2021 SPM KSSM iaitu tidak pernah lagi masuk dalam mana-mana kertas SPM yang telah keluar sebelum ini. Jadi ini merupakan tajuk yang sangat penting kerana dia belum lagi pernah ditanya dalam mana-mana soalan SPM sebelum ini. Dan tajuk yang kedua dalam bab 7 iaitu 7.4 dasar kebudayaan kebangsaan. Juga tajuk ini belum pernah ditanya dalam mana-mana peperiksaan sebelum ini. Jadi dua tajuk ini merupakan tajuk penting, dan tidak lupa juga tajuk 7.3. Pelajar boleh tengok di slide, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi cikgu harap dengan perkongsian cikgu pada kali ini dapat membantu pelajar-pelajar anak-anak SPM semua mengikuti dan mendapat menjawab dalam peperiksaan pada tahun ini. Jadi seterusnya kita pergi tengok kepada objektif PDP kita pada hari ini, iaitu yang pertama, dapat menerangkan pembentukan dasar pendidikan kebangsaan. Yang kedua, pelajar-pelajar pada akhir pembelajaran dapat juga menerangkan pembentukan dasar pendidikan kebangsaan dan dasar kebudayaan. Seterusnya, dalam tajuk bab 7. Jadi pelajar-pelajar, sebelum pelajar-pelajar belajar tentang dasar pendidikan dan dasar kebudayaan, pelajar-pelajar kena faham dulu maksud perpaduan dan juga integrasi nasional. Iaitu, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Perpaduan adalah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup secara aman dan dalam masyarakat yang bersatu. Jadi mereka memberi komitmen penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Okey, pelajar-pelajar boleh faham apa yang dimaksudkan dengan perpaduan. So secara ringkasnya, perpaduan yang pertama adalah terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah. So, yang kedua adalah masyarakat hidup secara bersatu.
So, untuk perpaduan kamu kena ingat kata kunci dua ini. Dan yang ketiga adalah identiti kebangsaan, dan yang keempat berlandaskan perlembagaan dan rukun negara. Jadi, untuk tajuk perpaduan kena ada 4 kata kunci ini untuk mendapat, kalau soalan itu ditanya untuk 4 markah. Kalau ditanya untuk 2 markah, pelajar-pelajar boleh nyatakan 2 sahaja. Jadi cikgu kongsikan kata kunci supaya pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan perpaduan. Yang kedua, tajuk yang kedua dalam bab 7 ini yang paling penting ialah integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional, pelajar-pelajar sekalian? Integrasi nasional ialah satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Yang kedua, mereka mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Jadi integrasi kata kuncinya ialah yang pertama adalah proses dinamik. Yang kedua, hubungan masyarakat antara negeri dan juga wilayah-wilayah. Dan yang ketiga, berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Jadi, dalam tajuk maksud ini ialah pelajar kena faham. Yang pertama perpaduan, yang kedua adalah integrasi nasional. Okey. Kenapa kena faham maksud perpaduan dan integrasi nasional? Kerana dalam bab 7 ini semua dasar-dasar yang dilakukan oleh kerajaan negara kita berlandaskan 2 prinsip ini. Yang pertama perpaduan, yang kedua adalah integrasi nasional. Baik, seterusnya kita masuk terus kepada dasar pendidikan. Dalam dasar pendidikan kebangsaan negara kita, dia ada matlamat. Okay, matlamat yang pertama adalah untuk apa? Diperkenalkan dasar pendidikan kebangsaan. Yang pertama untuk menyatu padukan rakyat. Okey, yang kedua untuk menyediakan tenaga kerja mahir. Yang ketiga, memenuhi keperluan negara dan juga pasaran kerja di negara kita. Yang keempat, dapat melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan juga harmoni. Dan yang kelima, dapat mewujudkan perasaan cintakan negara kita. Jadi matlamat dasar pendidikan negara kita berteraskan 5 perkara yang cikgu kongsikan kepada pelajar-pelajar pada hari ini. Jadi cikgu harap matlamat ini dapat memberi manfaat kepada kamu. So, macam mana kita nak ingat? So, kena ingat berapa cikgu? Kena ingat sekurang-kurangnya 2 daripada 5. Okey? Ataupun pelajar-pelajar boleh ingat kelima-lima matlamat dasar pendidikan ini. Jadi untuk memudahkan pelajar perlu ingat kata kunci bagi matlamat dasar pendidikan. Yang pertama adalah menyatu padukan. Yang kedua adalah tenaga kerja mahir. Yang ketiga, keperluan pasaran kerja. Yang keempat, masyarakat yang berilmu. Dan yang kelima, perasaan cintakan negara. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada dasar pendidikan kebangsaan negara kita berteraskan 5 tajuk ini. Yang pertama, laporan Rahman Talib. Yang kedua, kajian Aminuddin Baki. Yang ketiga, laporan jawatan kuasa kabinet. Yang keempat, falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang kelima, Akta Pendidikan 1996. So, pelajar-pelajar kena kuasai 5 topik ini dalam dasar pendidikan kebangsaan di negara kita. Kenapa? Kerana dalam soalan akan ditanyakan dasar-dasar ini di ceraian A.
iaitu ceraian soalan fakta ataupun soalan dalam buku teks. Pelajar-pelajar tidak boleh menulis jawapan ikut jawapan sendiri, kerana ini soalan fakta ialah soalan yang tidak boleh ubah. Jawapan itu mesti jawapan dalam buku teks. Okey, baik, kita akan pergi kepada dasar pendidikan ini satu per satu. Yang pertama, okey, kita akan lihat ialah tentang laporan Rahman Talib. Pelajar-pelajar boleh lihat gambar di sebelah itu, ialah Rahman Talib. Siapa dia? Ialah di antara Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, apa kandungan yang terdapat dalam penyata laporan Rahman Talib? Yang pertama, menyemak dan mengukuhkan penyata Razak 1956. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat. Yang ketiga, kurikulum yang sama serta berorientasikan negara dan cintakan kepada negara. Yang keempat, menekankan subjek sejarah, perasaan cinta dan setia pada negara. Yang kelima, mewajibkan subjek tata rakyat, membentuk sikap toleransi, persefahaman dan bekerja sama. So, senang tak pelajar nak ingat? Okey, cikgu permudahkan kepada pelajar-pelajar. Yang pertama, pelajar perlu ingat apa bila sebut laporan Rahman Talib? Kita ambil isi yang kedua. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat. Yang ketiga, kurikulum yang sama serta berorientasikan negara. Dan yang ketiga, menekankan subjek sejarah dan perasaan cinta dan setia kepada negara kita. Jadi 3 perkara yang senang pelajar nak ingat, cikgu kongsikan dengan lebih mudah supaya pelajar-pelajar mudah untuk mengingat tentang laporan Rahman Talib. Ingat, yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, kurikulum yang sama. Dan yang ketiga, subjek sejarah. So, pelajar senang tak nak ingat? Alhamdulillah, semua pelajar dapat ingat dengan senang. Baik, seterusnya kita pergi kepada kajian Aminuddin Baki. Kajian Aminuddin Baki ni pula siapa? Iaitu gambar di sebelah itu kamu boleh lihat, Ketua Penasihat Pendidikan Malaysia. Okey, sistem sekolah aneka jurusan diperkenalkan dalam kajian Aminuddin Baki. Okey, untuk apa? Untuk tampung pelajar gagal ke sekolah menengah akademik. Yang kedua, kursus kemahiran yang bagi melahirkan tenaga kerja mahir pelbagai kaum. Dan yang ketiga, persediaan untuk memenuhi permintaan pasaran kerja di negara kita. Dan yang keempat, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Okey, baik. So ada 4 di sini. Untuk kajian Aminuddin Baki, macam mana pelajar-pelajar nak mudah ingat? Yang pertama, ingatlah kajian Aminuddin Baki memperkenalkan sekolah aneka jurusan. Untuk siapa? Untuk pelajar yang gagal dalam sekolah akademik. Maknanya, dia memperkenalkan kursus kemahiran. Okey, bila dah gagal akademik, tak dapat pergi ke aliran akademik, so pelajar ini dapat lagi belajar dalam kursus kemahiran. Dan yang ketiga, persediaan untuk permintaan pasaran kerja. Pasaran kerja negara kita ni pelbagai bidang. Antara yang tidak ada ialah kemahiran. So, dalam kajian Aminuddin Baki ini memperkenalkan pelbagai jurusan dalam bidang kemahiran. So, yang keempat, mudahkan untuk apa? Macam yang cikgu kongsikan pada awal tadi, untuk memupuk perpaduan supaya kita dapat hidup secara bersatu dalam negara kita. Okey, dah 2 cikgu kongsi. Yang ketiga, kita pergi kepada laporan jawatan kuasa kabinet. Iaitu dalam laporan jawatan kuasa kabinet, bahasa Melayu ingat sebagai bahasa perpaduan.
Yang kedua, bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib peperiksaan awam. Yang ketiga, pendidikan kerohanian, mata pelajaran pendidikan Islam dan moral diperkenalkan. Yang keempat, aktiviti co-curriculum seperti unit beruniform, sukan dan persatuan. Dan yang terakhir, penghasilan KBSR pada 1982 dan KBSM pada 1989. So, 5 perkara yang cikgu ringkaskan. Boleh tak pelajar ringkaskan lagi? Boleh. Yang paling pelajar yang mudah ingat ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib, pendidikan kerohanian iaitu pendidikan Islam dan pendidikan moral, dan juga aktiviti co-curriculum. Yang seterusnya kita akan pergi pula kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal pada tahun 1988. Mengapa digubal? Untuk memperteguhkan hala tuju dan matlamat pendidikan negara kita. Untuk apa ditubuhkan lagi? Untuk menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari Jerry. Jerry ni apa? Pelajar-pelajar jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. So, ada dua dalam slide ini. Yang pertama, laporan Jawatankuasa Kabinet, dan yang kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya kita akan pergi kepada yang terakhir dalam dasar pendidikan, iaitu kedudukan bahasa kebangsaan, iaitu Akta Pendidikan 1996. Dalam Akta Pendidikan 1996, yang pertama, kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuhkan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Yang kedua, ingin menjadikan bahasa Melayu kita sebagai mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah dan institut pendidikan. Dan yang ketiga, sekolah swasta dikehendaki mengajar bahasa Melayu, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cintakan negara. Baik, so dalam Akta Pendidikan 1996 ini, pelajar pun mudah ingat juga. Kita bagi mudah. Kalau dia susah-susah, kita permudahkan. Macam mana nak permudahkan? Kita ambil kata kunci, iaitu dalam Akta Pendidikan 1996, yang pertama kata kuncinya ialah kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, menjadikan bahasa Melayu mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah. Dan juga yang ketiga, sekolah swasta dikehendaki mengajar bahasa Melayu, pengajian Malaysia, pendidikan Islam moral. Banyak kan? Kita ingat satu sahaja, iaitu sekolah swasta dikehendaki mengajar bahasa Melayu. Mudah tak pelajar-pelajar? Mudah. Kita permudahkan lagi. Macam mana nak permudahkan? Ingatlah kata kunci. So kita dah habis tentang dasar pendidikan yang 5 cikgu sebut tadi. Bermula dengan laporan Rahman Talib. Yang kedua, kajian Aminuddin Baki. Yang ketiga, laporan Jawatankuasa Kabinet. Yang keempat, falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang kelima, anak-anak semua, ialah tentang apa? Ialah Akta Pendidikan 1996. Baik, seterusnya cikgu akan kongsikan lagi satu topik, iaitu bahasa Melayu, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Iaitu soalan akan ditanya iaitu dari segi cara ataupun langkah ataupun strategi. Untuk apa pelajar-pelajar? Untuk memartabatkan bahasa Melayu. Di sini cikgu kongsikan ada 5 langkah atau cara atau strategi untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan.
Okey, yang pertama menjadikan bahasa Melayu akta bahasa kebangsaan, iaitu yang termaktub sebagai bahasa Melayu dalam perlembagaan persekutuan negara kita di bawah perkara 152. Okey, ingat yang pertama akta bahasa kebangsaan. Yang kedua, menjadikan juga bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran, iaitu bahasa Melayu dijadikan sebagai alat komunikasi rasmi di jabatan kerajaan. Yang ketiga, pelajar-pelajar, bagaimana nak memartabatkan bahasa Melayu ialah menjadikan bahasa Melayu dalam pendidikan, iaitu bahasa Melayu telah diperkenalkan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah menengah. Di antaranya sekolah menengah Alam Shah, Kolej Sultan Abdul Halim, Sekolah Seri Puteri. Okay. Yang keempat, macam mana nak memartabatkan bahasa Melayu ialah memartabatkan bahasa Melayu dengan memperkenalkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Kenapa bahasa Melayu boleh dimartabatkan daripada universiti, iaitu memperkenalkan pelbagai jurusan dalam bahasa Melayu. Dan yang terakhir anak-anak semua, bagaimana nak memartabatkan bahasa Melayu ialah dengan menubuhkan Dewan Bahasa Pustaka. Mengapa Dewan Bahasa dan Pustaka ini penting dalam memartabatkan bahasa Melayu? Iaitu dia menjadi tempat penerbitan buku dan majalah, risalah, penganjuran bengkel dan seminar dan pelbagai aktiviti tentang bahasa Melayu. Okey, so anak-anak ingat 5 perkara, 5 langkah nak memartabatkan bahasa Melayu. Cikgu ulang balik yang pertama, akta bahasa kebangsaan. Yang kedua, apa pelajar-pelajar? Menjadikan bahasa rasmi pentadbiran. Yang ketiga, apa semua? Bahasa Melayu dalam pendidikan. Okay, yang keempat, kerajaan kita menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang kelima, kerajaan buat apa lagi pelajar-pelajar? Menubuhkan ataupun memperkasakan Dewan Bahasa Pustaka. So ada berapa semua cara memartabatkan bahasa Melayu semua pelajar-pelajar? Ada 5 langkah. Boleh tak ingat 5 langkah? Boleh. Kerana dia pendek-pendek saja ayat-ayatnya. Ataupun kalau pelajar nak ringkaskan lagi, pelajar boleh cari kata kunci. Okey, baik. Kemudian kita nak dedahkan pelajar-pelajar semua kepada beberapa contoh-contoh soalan. Baik, di antara contoh soalan yang pertama, cikgu rasa pelajar-pelajar semua dapat lihat di skrin pelajar-pelajar. Soalan yang pertama dia bagi tanya apa? Iaitu rajah berikut berkaitan perkembangan dasar pendidikan kebangsaan yang bermatlamat untuk membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. So, nampak tak di sebelah di bawah dia, dasar pendidikan kebangsaan ada 5. Betul tak kita belajar 5 tadi? Ada 5 betul tak? Betul. Cuma di sini dia bagi 1X, 1Y. Dan soalan dia ditanya di bawah, apakah maklumat X, apakah maklumat Y? Maknanya yang tidak ada dalam kelima-lima dasar yang kita bincangkan tadi. Apa yang tak ada ialah yang pertama, kajian Aminuddin Baki. Dan yang kedua yang tak ada juga adalah Akta Pendidikan 1996. So, bila soalan dia ada 1 roman dengan 2 roman, perlu tak kita bina ayat? Pelajar-pelajar, ingat lagi tak kelas-kelas yang sebelum ini apa cikgu-cikgu pesan? Bila 1 roman dengan 2 roman, bagaimana kita nak jawab? Bolehkah kita jawab terus? Jawapannya adalah boleh. Kenapa? Kita tak perlu bina ayat kerana dia dah bagi 1 roman dan 2 roman. Okey, kalau dia tak bagi 1 roman, 2 roman, kita mesti, ingat pelajar-pelajar, mesti apa? Bina ayat sendiri. Okey, baik. Yang kedua kita lihat soalan B. Soalan ceraian B. Soalan ceraian B masih lagi soalan fakta.
Iaitu apa soalan dia? Jelaskan kandungan laporan jawatan kuasa Kabinet yang diumumkan pada tahun 1979. Ingat lagi tak yang cikgu terang tadi? Bagus, pelajar-pelajar masih ingat. Okey, apa kandungannya? Okay, sama-sama kita jawab. Kandungan laporan jawatan kuasa Kabinet ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Selain itu, mewajibkan bahasa Melayu dalam peperiksaan awam. Okey, seterusnya, apa lagi? Laporan juga menggalakkan pendidikan kerohanian diterapkan melalui pendidikan Islam dan pendidikan apa lagi satu? Moral. Okay, akhir sekali, memberi penekanan kepada aktiviti co-curriculum seperti unit beruniform, sukan dan juga berpersatuan. Soalan ni berapa markah anak-anak? Soalan ni 4. So, berapa kita kena ingat untuk kandungan laporan jawatan kuasa Kabinet ini? 4 anak-anak ya. Kena ingat ke-4 kandungan. Cuma macam mana kita nak ingat? Tadi cikgu dah pesan, kita mesti ingat kata kunci. Bagus anak-anak, okey? Baik, kita pergi ke topik seterusnya. Soalan yang berbentuk ayat, soalan dipanggil soalan esei. Tapi kita pilih untuk ceraian A. Okey, dasar pendidikan kebangsaan dirangka sebelum negara mencapai kemerdekaan. Pelbagai isu mengenai pendidikan negara diberikan perhatian, termasuk usaha memartabatkan bahasa pengantar yang sama untuk menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Itu dipanggil apa? Stimulus soalan ataupun permulaan soalan. Ada dia tanya lagi tak soalan? Dia belum lagi menjadi soalan sebenar. Soalan sebenar di mana anak-anak? Di bawah dia, iaitu dalam kurungan A. Apa soalan dia? Kita baca sama-sama anak-anak semua. Iaitu yang pertama, nyatakan kandungan utama yang ditekankan dalam Akta Pendidikan 1996. So, di sini cikgu kongsikan satu template MKAH kepada pelajar-pelajar supaya pelajar mudah untuk membina ayat yang lengkap. Okey, so di sini untuk yang pertama, seperti yang cikgu-cikgu di sekolah tekankan dan kawan-kawan saya seluruh Malaysia tekankan, bagaimana kita nak menggunakan ayat yang pertama, iaitu kita mesti ada intro ataupun permulaan ayat. So di sini cikgu kongsikan yang pertama, kita ambil di soalan. Kandungan utama yang ditekankan dalam Akta Pendidikan 1996 ialah apa yang pertama? Bahasa kebangsaan diperkukuh sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Kita letak di mana yang pertama ini? Ialah di kotak fakta. Okay, lepas isi yang pertama, kita nak masuk isi yang kedua. Sebab apa kita nak masuk isi yang kedua? Kenapa kita tak huraikan cikgu? Sebab ingat balik soalan tadi, kita ada soalan apa? Kata tugasnya apa? Nyatakan. Bila ada kata tugas nyatakan, pelajar tidak perlu buat huraian. So, itu maksud cikgu. Cikgu nak sambung isi jawapan. Cikgu letak kata hubung dan. Dan apa pelajar-pelajar? Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Selain itu, sekolah swasta dikenaki mengajar bahasa Melayu, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam. Untuk apa pelajar-pelajar? Memupuk semangat cintakan negara. Okey, so jelas di sini kita guna template MKAH untuk kita dapat 4 markah penuh. Kenapa dapat 4 markah penuh? Kerana satu kotak melambangkan satu markah. Jadi berapa kandungan yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996? Ada 4. So pelajar-pelajar boleh dapat tak 4 markah? Boleh dapat dengan mudah. Okey, di sini dipanggil gabungan ayat-ayat yang kita buat tadi. Okay, kandungan utama yang ditekankan dalam Akta Pendidikan 1996 ialah
Bahasa kebangsaan diperkukuh sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan dan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah dan institut pendidikan. Selain itu, sekolah swasta dikendaki mengajar bahasa Melayu, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cintakan negara. So anak-anak, ayat yang kita buat tadi dalam template MK kita gabungkan supaya menjadi ayat yang lengkap. So ayat yang lengkap ni kita nak gabung, nak tulis dekat mana? Tulis dalam tempat menjawab kertas 2 nanti. Kita kena lukis kotak ke? Tak perlu lukis kotak. Template MK itu ialah sebagai panduan sahaja kepada anak-anak sekalian. Jika anak-anak sudah mahir tanpa menggunakan template MK nak jawab, boleh tak? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Template MK ini digunakan untuk pelajar-pelajar yang belum lagi mahir menulis jawapan dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu ceraian B. Ceraian B ni soalan kebat ke? Bukan. Soalan B masih lagi soalan berfakta. Itu apa soalannya cikgu kongsi kat sini? Ialah jelaskan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seperti biasa, yang pertama kita kena ada apa anak-anak pelajar-pelajar semua, iaitu intro. Intro kita nak ambil mana? Intro diambil daripada soalan. Bagus, pandai pun. Baik, apa intronya? Usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah. Okey, kita masuk terus kepada isi yang pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Kenapa? Kita duk hafalkan 5 perkara tadi, betul tak? Betul. Okay, so kita ingat balik apa 5 perkara cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Kita ingat 5 tak? Ingat 5. Tulis dulu 5 fakta tersebut. Ataupun kamu nak 8 markah, kamu nak tulis 4 saja pun boleh. Tulis yang pertama apa? Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran. Yang ketiga, bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Yang keempat, menubuhkan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, lepas tu anak-anak buat macam mana? Letakkan dulu penanda wacana. Selain itu, seterusnya akhir sekali. Okey, kemudian kita letak kata hubung. Okey, cikgu letak, kenapa kamu tengok di situ? Iaitu. Kerana cikgu menggunakan kata hubung yang sama sahaja supaya tidak mengelirukan, tidak bagi pelajar-pelajar susah nak ingat kata hubung apa kita nak guna seterusnya. Kata hubung apa kita nak guna seterusnya. Tak payah fikir banyak-banyak pelajar-pelajar, kita guna satu saja, iaitu untuk semua isi jawapan kita. Okey, yang pertama, isi yang huraian untuk fakta yang pertama. Akta Bahasa Kebangsaan iaitu apa? Melalui pengumbalan Undang-Undang Akta Kebangsaan Akta 32. Okey, yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran, alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan. Bahasa Melayu dalam pendidikan pula iaitu SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan, yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan akhir sekali, menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu apa? Memperkenalkan pelbagai pengajian pelbagai jurusan dalam bidang khusus dalam bahasa Melayu. Okey, anak-anak, bila kita dah tulis semua ni, kita perlu gabungkan ayat dia. Okey, nak gabung ayat, kita salin sahaja apa yang maklumat kita isi tadi. Okey, pelajar-pelajar, yang pertama usaha memartabatkan ialah menjadikan Akta Bahasa Kebangsaan melalui pengubalan undang-undang. Selain itu, bahasa rasmi pentadbiran iaitu bahasa dalam pelbagai urusan kerajaan. Seterusnya, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa di sekolah menengah yang terpilih. Okey, yang akhir sekali, menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, iaitu memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dalam kursus bahasa Melayu.
Kita gabungkan semua ayat, jadikannya ayat lengkap, kita tulis dalam kertas peperiksaan. Okey, pelajar-pelajar, kita terus lagi kepada topik yang seterusnya, 7.4 dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan dia lebih kurang sama dengan dasar pendidikan juga untuk perpaduan. Okey, yang pertama, prinsip utama dasar kebudayaan berteraskan kebudayaan asal rantau Melayu, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima, Islam menjadi unsur penting. Ini merupakan 3 prinsip utama dasar kebudayaan. Seterusnya kita pergi kepada matlamat dasar kebudayaan. Yang pertama apa matlamat? Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Matlamat yang kedua, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Matlamat dasar kebudayaan yang ketiga, memperkasa dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian. Okey, matlamat lebih kurang sama dengan tujuan mengapa dasar kebudayaan diperkenalkan. Kita patah balik kalau kita ingat di awal-awal cikgu ajar tadi. Apa maksudnya? Tajuk dalam bab 7 ni yang pertama apa? Semua dasar-dasar yang diperkenalkan. Yang pertama untuk memupuk perpaduan dan yang kedua untuk mengukuhkan integrasi nasional. Bagus pelajar-pelajar masih ingat apa yang cikgu sampaikan pada mula-mula lagi tadi kita belajar. Baik, dalam dasar kebudayaan ada beberapa dipanggil sebagai agensi pelaksana. Iaitu yang pertama, kerajaan telah memperkenalkan agensi pelaksananya ialah Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Yang kedua, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Negara dan juga Aswara. Okay, kemudian kerajaan buat apa lagi dalam dasar kebudayaan ni? Ialah dipanggil satu program iaitu Citra Warna Malaysia. Kenapa kerajaan buat Citra Warna Malaysia ni? Yang pertama, untuk memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian, nyanyian rakyat Malaysia. Untuk menunjukkan bahawa melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya negara kita. Dan program ini diadakan setiap 1 tahun 1 kali. Okey. Baik, yang ketiga adalah dalam dasar kebudayaan telah melahirkan ramai penggiat-penggiat budaya. Iaitu ramai tokoh-tokoh budaya yang tersohor. Di antaranya ialah di antaranya seperti siapa tokoh-tokoh tu? Azhar Aziz, Hamzah Dolmat, Lim Swee Tuin dan Samuel Das. Okey, untuk apa? Memantapkan khazanah asli negara kita. So dalam dasar kebudayaan, semua yang dilakukan oleh kerajaan ini kamu kena ingat. Untuk apa kerajaan buat dasar kebudayaan ini? Yang pertama untuk mengukuhkan perpaduan dan yang kedua untuk mengukuhkan integrasi nasional. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan. Soalan yang pertama, dasar kebudayaan kebangsaan telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Nyatakan matlamat dasar tersebut. Matlamat dasar tersebut, okey, tengok jawapan cikgu Guna. Matlamat, kenapa cikgu buat ayat? Kerana dia tidak ada satu Roman dengan 2 Roman. Dia bagi baris saja. Bila baris saja kita kena mesti bina ayat. Yang pertama kena ada intro. Intro dekat soalan tadi. Matlamat dasar kebudayaan ialah mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Selain itu, matlamatnya bagi memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Okey, soalan yang kedua, senaraikan 2 prinsip utama dasar tersebut. Okay, yang pertama, dia ada 1 Roman, 2 Roman. Kena buat ayat tak? Tak perlu buat ayat. Terus tulis prinsip utama dasar tersebut berteraskan kebudayaan rakyat asal yang pertama dan yang kedua Islam menjadi unsur penting. Dapat berapa markah? Pelajar-pelajar dapat 2 markah. Baik, C, berikan 2 agensi pelaksana yang terlibat. Yang pertama, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, dan yang kedua, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Cikgu tambah lagi Majlis Kebudayaan Negeri, tambah lagi Istana Budaya dan tambah lagi Aswara.
Boleh tak kita asingkan? Boleh. Nah, boleh. Jadi cikgu buat tak asingkan kenapa? Sahaja cikgu tunjuk supaya kamu nampak. Kita ada banyak lagi jawapan selain pilihan jawapan yang satu tu. Jadi kita tetap dapat 2 markah. So soalan ini merupakan soalan fakta tentang dasar kebudayaan. Pelajar-pelajar tolong ingat. Okey, kerana topik ni macam cikgu kongsikan awal-awal tadi, dia merupakan topik penting dan belum lagi ditanya dalam mana-mana peperiksaan SPM tahun sebelum-sebelum ini. Okey, baik pelajar-pelajar, aku rasa kita akan pergi ke tajuk fokus yang seterusnya, iaitu dasar luar Malaysia, iaitu dalam bab 9 tingkatan berapa? Bab 9 tingkatan 5 anak-anak. Ingatlah dasar luar Malaysia. Okey, dalam kekerapan SPM, kita lihat dalam kekerapan SPM, tajuk dasar luar ni belum lagi dikeluar ke? Belum lagi dikeluar. Tentang apa? Yang pertama kita akan lihat selepas ini ialah asas pengubalan dasar luar. Kemudian kita akan pergi kepada 9.7 Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak. Dia belum, kamu tengok daripada tahun 2021 sehingga tahun 2023 belum lagi ditanya. Dan lagi satu ialah Malaysia dalam pertubuhan kerjasama Islam OIC, juga belum lagi ditanya. Ini merupakan tajuk fokus kita dalam bab 9 dasar luar. Okey, anak-anak, kita akan teruskan lagi kepada objektif kita tentang dasar luar. Yang pertama, mesti dapat menjelaskan cabaran pengubalan dasar luar. Yang kedua, menjelaskan penglibatan Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak. 6. Yang tiga, dapat menghuraikan pelibatan Malaysia dalam persidangan negara-negara Islam OIC. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada yang penting sekali, matlamat pengubalan. Iaitu pentingnya apa? Untuk mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi perkembangan politik wilayah, serantau dan juga antarabangsa. Okay, dalam matlamat pengubalan dasar luar negara kita, yang pertama ialah untuk apa? Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Okey, pelajar-pelajar. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional. Yang ketiga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia. Yang keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Dan yang kelima, menghadap perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi matlamat pengubalan ini untuk apa? Untuk mengukuhkan kerjasama dasar luar negara kita. Okey, kamu tengok ada gambar tu cikgu letak kan, gambar salam. Salam tu apa? Kita dapat mengeratkan lagi hubungan negara kita dengan negara luar. Baik, seterusnya ada di sini cikgu kongsikan juga faktor pengubalan dasar luar negara kita. Iaitu faktor yang pertama, cikgu ringkaskan di sini ialah ikatan sejarah. Okey, dan yang kedua adalah keperluan nasional. Yang ketiga adalah kepimpinan dan yang keempat adalah persekitaran luar. Okey. Jadi dia punya isi jawapan, cikgu cepatkan, kamu pelajar-pelajar boleh lihat dan baca sendiri dia punya huraian tersebut. Okey, seterusnya cikgu akan pergi ke topik yang lebih penting daripada topik ini, iaitu tentang cabaran mengukuhkan dasar luar. Ada berapa cabaran dalam mengukuhkan dasar luar? Ada 4 cabaran pelajar-pelajar. Cabaran yang pertamanya apa? Ialah cabaran politik antarabangsa. Iaitu apa? Dan negara kita lepas kita merdeka telah menjalankan dasar berkecuali tanpa mengira ideologi apabila kita nak jalinkan hubungan dengan kuasa luar. Okay, yang kedua, cabaran politik serantau, di mana berlaku kebanjiran pendatang asing di Vietnam, di kawasan Asia Tenggara dan juga negara Malaysia.
Cabaran yang ketiga apa? Ialah cabaran dari segi pembangunan ekonomi. Di mana negara-negara anggota TC dan negara GATT menjadi desakan agar harga barang dapat dikawal. Yang keempat, keselamatan dan juga pertahanan. Di mana cabaran dia AMDA, iaitu ditamatkan pada tahun 1971 dan Malaysia mendatangani tangan ialah FPDA, iaitu Five Power, kerjasama di antara 5 buah negara untuk memperoleh bantuan teknikal dan juga latihan. Ini di antara 4 cabaran mengukuhkan dasar luar negara kita. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada 6, iaitu kenapa 6? Iaitu penglibatan Malaysia dalam 6. Apa 6? 6 ialah negara-negara tanpa pihak. Itu Malaysia sebelum ini mengubah dasar daripada pro-barat ke dasar yang lebih terbuka. Contoh negara-negara yang menganggotai 6 ialah Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Ada tak lagi? Ada banyak lagi. Cuma di sini cikgu kongsikan 4 negara untuk panduan kepada pelajar-pelajar. Okey, apa 6? Sebagai yang pertama, sumbangan Malaysia dalam 6 ialah apa? Menjadi tuan rumah. Tuan rumah apa? Sidang Kemuncak 6 yang ke-13. Okey, itu yang senang ingatlah. Okey, kemudian dalam peranan politik, iaitu menyorakan sikap Malaysia terhadap dasar apatit, iaitu apa? Bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi terhadap Afrika Selatan. Okey, dan yang ketiga, apa lagi sumbangan Malaysia, iaitu di dasar keamanan dan berkecuali. Apa sumbangan Malaysia dalam 6 lagi? Malaysia meminta agar rantau Asia Tenggara diterima menjadi kawasan berkecuali. Okay, anak-anak, cikgu harap dengan penerangan sedikit cikgu tentang 6 ni dapat memberi impak kepada kamu. Kenapa? Kerana sumbangan Malaysia dalam 6 ni ada banyak lagi. Cikgu kongsikan hanya sedikit sahaja kepada kamu. Yang lain kamu boleh tambah lagi dengan pembacaan kamu yang selanjutnya. Okey. Topik yang seterusnya penting ialah sumbangan Malaysia dalam OIC. Okey, apa OIC? Ialah Pertubuhan Negara-Negara Islam Sedunia, iaitu dianggotai oleh 57 buah negara, ditubuhkan semasa persidangan dunia Islam. Okey, yang kedua, apa sumbangan Malaysia? Ialah menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1970 hingga tahun 1974. Tugas untuk mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam mendapat pembelaan. Okey, dan menjadi pengerusi OIC. Siapa pengerusi OIC? Ialah Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu menerima tomahan yang sering dikaitkan dengan 3K, keganasan, kemiskinan dan kemunduran. Okay, kemudian kita akan pergi kepada sumbangan Malaysia lagi dalam politik negara Islam. Apa yang Malaysia sumbangkan? Yang pertama, menjadi perantara konflik Iran dan Iraq, menyertai tentera pemerhati. Okay, dalam pembangunan pendidikan pula, Malaysia terlibat dalam pembinaan UIAM. Apa UIAM? Universiti Islam Antarabangsa. Dan memberi beasiswa pelajar OIC ke UIAM tersebut. Okay, yang seterusnya dalam pembangunan ekonomi, itu memperoleh faedah berupa pinjaman daripada bank untuk membiayai pembangunan. Dan Malaysia ditubuhkan satu bank Islam, iaitu dipanggil Bank Islam Malaysia. Itu di antara sumbangan Malaysia dalam pertubuhan OIC. Okey, cikgu teruskan lagi kepada soalan. Masih sama juga kita gunakan template MK, iaitu dasar luar negara merupakan tindakan bagi pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Soalannya apa? Kan pelajar-pelajar, kita baca sama-sama. Jelaskan cabaran dalam
meningkatkan dasar luar Malaysia. Ya, apa cabaran ni? Yang pertama, cabaran mengukuhkan dasar luar Malaysia ialah intro. Apa jawapan dia? Cikgu masuk terus kepada fakta. Yang pertama, cabaran politik antarabangsa. Apa huraian dia? Iaitu Malaysia menyertai dasar berkecuali tanpa mengira ideologi dalam menjalinkan hubungan luar. Selain itu, cabaran politik serantau ialah apabila berlaku kebanjiran pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara serta Malaysia. So, ada berapa pelajar-pelajar? Lihat kotak yang cikgu isi di sini. Ada 4 kotak. Dia merangkumi 4 markah yang diberi pada soalan tersebut. So, dapatlah 4 markah. Betul tak? Senang tak? Senang. Macam mana kita nak dapat markah 4? Kita gabungkan semua ayat-ayat tadi menjadi satu ayat ataupun satu perenggan. Okey, anak-anak dapat ya? Okay, baik, kita pergi ke yang seterusnya, iaitu terangkan peranan Malaysia dalam penubuhan berikut. Yang pertama adalah 6. Kita kongsikan dengan 6 dulu, 4 markah. Peranan Malaysia dalam pertubuhan 6 ialah, itu apa? Intro, pangkal permulaan ayat. Menjadi tuan rumah sidang kemuncak 6 ke-13 dan menjadi pengerusi 6 pada tahun 2003 hingga 2006. Dapat? Okey, ini ialah soalan fakta. Kena ingat ke? Kena bagi idea sendiri? Kena ingat. Idea sendiri tak tentu lagi kita betul atau salah. Jadi kita boleh kena ingat soalan fakta. Selain itu, kita letak peranan wacananya. Malaysia terlibat dalam peranan politik. Okey, apa yang peranan politik? Iaitu kata hubung menyuarakan sikap Malaysia terhadap dasar apartheid. Bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi terhadap Afrika Selatan. So, kita gabungkan balik menjadi satu ayat yang lengkap, baru kita dapat 4 markah. Anak-anak, boleh nak? Okey, baik, kita pergi ke yang terakhir, iaitu peranan Malaysia dalam pertubuhan OIC. Sama juga intro dia. Peranan Malaysia dalam pertubuhan OIC ialah, yang pertama, menjadi pengerusi OIC. Siapa pengerusi OIC? Iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadikan sebagai huraian ataupun isi yang kedua. Selain itu, kita buat fakta yang kedua, sumbangan dalam pendidikan. Iaitu Malaysia telah membina Universiti UIM dan telah memberi beasiswa pelajar OIC ke UIM. Okey, maknanya 4 jawapan, 4 markah. Okey, pelajar-pelajar boleh faham apa yang cikgu kongsikan, boleh nampak apa yang cikgu bagi kepada pelajar-pelajar hari ini. Kebanyakannya adalah tentang soalan berfakta, soalan mengingat, soalan yang terkandung dalam buku teks anak. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada anak-anak, kepada pelajar-pelajar SPM semua, dapat menjadikan panduan untuk menjawab peperiksaan mata pelajaran sejarah pada bulan Januari nanti. Kita sama-sama menjawab untuk SPM 2024. Dan sekian saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.